Kehilangan insan tersayang tidak mematahkan impian. Semuanya ibu tunggal ingin impian yang sempurna. Macam tu juga akak. Walaupun akak mula-mula dari bawah dulu, uli tepung pakai tangan, tak ada bantuan apa-apa pun, tapi akak cuba untuk mendapatkan dan juga akak kumpul. Akak ingin seperti balu-balu yang lain. Akak ingin berjaya lah. InsyaAllah akak satu hari nanti akak akan berjaya lah. Langkah diteruskan menuju kejayaan. Misi Manja Dawajada diteruskan. Merentasi Laut Cina Selatan, kami ke Bumi Kenyalang, menjejaki mereka yang tegar berusaha demi kelangsungan hidup. Kehilangan suami tersayang setahun lalu, ujian besar buat Rosmawati. Jimmy Busri berkhidmat selama 21 tahun bersama Angkatan Tentera Darat bahagian Kos Semboyan Diraja sebagai jurutele. Sudah ketentuan ilahi, Jimmy pergi meninggalkan Rosmawati dan anak-anak akibat serangan jantung. Kata orang memang berat lagi mata mandang, berat lagi bau mikul. Tapi bagi akak, kalau nak diikutkan memang terlalu sedih lah. Sebab arwah suami meninggal secara mendadak. Dia tak ada sakit, tak ada apa. Habis semenjak lepas seminggu, 2 minggu, memang akak tak dapat terima hakikat ni. Lebih lagi anak-anak, asyik tanyakan abah dia pergi mana. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa mengkehendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa mengkehendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 145. Kehidupan Rosmawati berubah selepas pemergian suami tercinta. Hilang sudah tempat bergantung, semangatnya juga seakan dibawa pergi. Namun, melihat wajah 5 orang anaknya, dia sedar kehidupan perlu diteruskan. Anak-anaknya ini perlukan kasih sayang dan perhatian. Kini, dia menggalas tugas sebagai ketua keluarga. Walaupun akak sekarang ni lihat dari mata kasar, memang akak selesa menumpang rumah mak. Tapi akak kadang terfikir sampai bila akak nak diam menumpang di rumah mak, sedangkan anak-anak akak satu hari nanti akan membesar. Dari itu akak usaha kumpul duit. Bukan peninggal Allah suami akak tak tinggalkan duit, ada harta apa. Tapi akak ingin lebih selesa anak-anak hidup di rumah sendiri. Rahim Rafiki, 12 tahun. Anak sulungnya ini mengalami masalah disleksia. Ini menyebabkan proses pembelajarannya terganggu dan perlu mengikuti kelas khas. Sebagai ibu, Rosmawati memberikan sepenuh sokongan buat anaknya ini. Dia berpegang pada amanat arwah suaminya. Walau bagaimana sukar kehidupan yang dilalui, pelajaran anak-anak jangan sesekali diabaikan. Sekarang ni tak ada istilah yang anak tak sekolah. Itulah suami akak pesan, walau macam mana keadaan kita susah macam mana, biarpun kita tak makan, anak-anak tetap pergi sekolah.
Kita cari duit memang untuk anak-anak, bukan kita untuk apa-apa. Kita ajar anak, kita didik anak. Karena ilmu itu sangat guna untuk anak-anak, arwah suami akak. Itulah semangat yang akak ingat daripada suami akak. Sebab itu akak bekerja Tengku Lumus untuk anak-anak. Walaupun kos perbelanjaan anak akak yang sulung tu memang besar untuk 1 bulan. Meskipun tidak mampu melimpahkan kemewahan buat anak-anaknya, dia tetap bersyukur mereka membesar di depan mata. Dalam diri akak memang tak ada lain. Melihat wajah anak-anak yang 5 orang tu, di situlah perasaan akak nekat untuk majukan diri akak demi anak-anak. Bagi menampung keperluan hidup, Rosmawati meniaga kuih muih secara kecil-kecilan. Kemahiran yang dipelajari dari ibunya ini digunakan sebaik mungkin. Dengan menggunakan peralatan yang sekadar ada, dia tegar mencari rezeki. Dulu akak ada mesin, akak bermodalkan sendiri, tak ada dapat bantuan. Akak buat karipap tu dalam sehari, kadang-kadang ada 3-4 kilo. Dalam sekali itu akak boleh bancuh dengan tangan sendiri. Akak bancuh dalam 2 kilo. Kalau orang pesan banyak, akak bancuh dalam 2 kilo sekali, 2 kilo sekali. Segala titik peluh dan keringatnya demi untuk melihat anak-anaknya bahagia. Kerana ini harta yang paling bernilai, peninggalan arwah suaminya. Kerja sendiri adalah lebih baik. Sementara akak berjual kuih, bangun pukul 2 pagi sambil menjaga anak. Akak nak anak tu membesar depan mata akak. Walaupun akak bekerja Tengku Lumus, tapi akak bahagia dengan anak-anak. Tekad Rosmawati mahu membawa kehidupannya ke satu tahap yang lebih baik. Manjada Wajada bersama wakil Affin Bank Group meluangkan masa mengunjungi Rosmawati bagi melihat potensi bantuan yang dapat diberikan. Beliau merupakan seorang ibu tunggal yang sangat gigih dan bekerja keras, menyara 5 orang anaknya yang sedang bersekolah. Jadi nampak di situ betapa beratnya bebanan yang ditanggung oleh Puan Rosmawati. Jadi kita doakan agar dengan segala usaha gigih dan dengan usaha keras beliau akan Allah ganjari dengan kasih sayang dan rahmat daripadanya dan diberikan kesenangan dan kelapangan dari segi meneruskan kehidupan. Tidak hanya melihat satu sumber pendapatan sahaja, Rosmawati mempelbagaikan hasil produknya dengan menjual keripik pisang. Tempahan keripik ni untuk mana? Untuk hantar ke Unimas awal pagi besok. Akak packing seberapa banyak yang boleh lah. Sebab tempahan pun tak kan. Biasanya jualan okey ke atau macam mana? Alhamdulillah, tak pernah tak habis. Oh, memang laku habis? Memang laku. Alhamdulillah. Bermula secara kecil-kecilan, sedikit demi sedikit, Kak Ros dapat meningkatkan lagi pendapatan keluarganya dengan hasil jualan ini yang mendapat tempat di hati penduduk setempat. Dan insya-Allah melihatkan semangat yang ditunjukkan oleh Kak Ros, kami percaya produk ini dapat pergi lebih jauh. Biasanya hantar dalam paket ni ke? Macam mana? Ibu mana yang tak mau impian kan? Akak pun, ibu lain pun macam tu juga kan, ibu-ibu tunggal yang lain. Semuanya ibu tunggal ingin impian yang sempurna. Macam tu juga akak. Walaupun akak mula-mula dari bawah dulu, uli tepung pakai tangan, tak ada bantuan apa-apa pun, tapi akak cuba untuk mendapatkan dan juga akak kumpul. Akak ingin seperti balu-balu yang lain. Akak ingin berjaya lah. InsyaAllah akak satu hari nanti akak akan berjaya lah. Dengan kerjasama Affin Bank Group, plan bantuan bagi merealisasikan
Impian Rosmawati dimulakan. Kami membawanya ke kedai kek Anissa bagi berkongsi rahsia kejayaan dan belajar kemahiran baru. Hari ini, Rosmawati belajar membuat cupcakes. Ini peluang baru buatnya menambahkan hasil pendapatan kerana cupcakes ini masih baru di Sarawak dan pasarannya belum meluas. Rosmawati perlu bijak untuk menarik pelanggan selain menghasilkan cupcake yang sedap. Jualan cupcakes ini cukup menguntungkan kerana bukan saja diminati oleh pihak kanak-kanak, malah orang dewasa turut meminatinya, terutamanya ketika musim perayaan dan juga perkahwinan. Jadi insya-Allah selepas Kak Ros mempelajari teknik untuk membuat cupcakes ini, rezekinya akan bertambah selepas ini. InsyaAllah kalau Kak Ros buat bekerja kuat, usaha, insyaAllah Kak Ros akan berjaya dengan mencuba bisnes dalam perniagaan cupcake ni. Sebab permintaan cupcake ni dia kalau kat Sarawak macam dia agak baru sikit lah. Terutama dia kalau dia biasa kalau dia ada hantar dekat sekolah, dia promote dengan budak-budak sekolah, dengan cikgu-cikgu dululah. Lepas tu baru dia buat kat luar. Jelas kesungguhan Rosmawati untuk belajar. Sikapnya yang tidak malu bertanya melancarkan proses pembelajaran. Asas kemahiran membuat kuih yang dimiliki membuatkan dia tidak kekok dan tampak bersemangat. Nak buat cupcake ni dia kena ada kreativiti kita sendirilah. Sebab kalau kita nak buat orang yang tu minat dengan kek kita mesti ada nak buat kek tu cantik. Macam birthday contoh dah birthday budak kanak-kanak kan. Kita mesti pandai dekor untuk buat kartun. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi ini menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Luqman ayat 27. Misi bantuan diteruskan. Untuk melakukan perubahan, perkara pertama yang mesti kita lakukan ialah menimba ilmu dan juga kemahiran. Yang tu Kak Ros dah pun lakukan. Sekarang ni kita pergi ke perkara kedua pula, iaitu untuk mempraktikkan apa yang dipelajari. Tapi sebelum tu, kita cari dulu peralatan yang bersesuaian. Jom Kak. Sesungguhnya rezeki setiap mereka yang berusaha itu pasti ada. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya. Dia mudahkan jalan buat Rosmawati menggapai impiannya. Dia bulatkan tekad. Ini peluang buatnya. Matlamat yang disemat bukan untuk dibiarkan. Pertamanya, beliau mestilah bersyukur atas rezeki dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan di samping itu, kami nasihatkan agar beliau bersungguh-sungguh dan berusaha gigih untuk terus maju dalam bidang ini, agar dapat diperkembangkan lagi perniagaan ini. Bukan saja terhenti setakat di sini, malah dapat dikembangkan agar dapat dibuka peluang kepada penduduk setempat dan juga dapat ditambah maju lagi perniagaan beliau. Pintu rezeki buat Rosmawati semakin terbuka luas. Seraut wajah 1000 harapan, secebis senyuman, sejuta impian.
tawakal, kunci utama sebuah kejayaan. Kini, Rosmawati tidak punya alasan lagi untuk menunda impiannya. Segalanya di depan mata. Hasratnya untuk memiliki peralatan tambahan untuk perniagaannya sudah terlaksana. Kak Ros, lepas Kak Ros dah dapat kemahiran, peralatan pun dah dapat hari ni. Nampak tak ke mana arah tuju Kak Ros lepas ni? InsyaAllah. Akak tahulah macam mana nak arah yang benda yang dapat ni kan. Yang selama ni akak impikan, semuanya dah dapat. Akak akan usaha lebih giat lagi lah, lebih tekun lagi daripada yang lepas-lepas. InsyaAllah lepas ni, bila kami datang semula, peti ais ni dah penuh lah dengan frozen food. InsyaAllah. Kayu pak akak tu yang akan nak jual, kuih-muih lain akan nak jual. Okey, insyaAllah akak akan berusaha. Semoga lebih berjaya lah dari hari ini untuk masa depan akak. Okay, bagus tu semangat tu. Jadi kita mengharapkan program-program sebegini dapat menyemai dan menyuburkan rasa kesyukuran dan menyemai rasa kasih sayang di antara yang kaya dan kurang bernasib baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Ini bermaksud walaupun kita bersedekah dari segi fizikalnya nampak yang kita kekurangan harta, tetapi dari segi keberkahan dan limpahan rahmat Allah disebabkan oleh perbuatan kita bersedekah itu akan dapat melipat gandakan manfaat daripada harta kita. Rangka promosi turut dilakukan. Pelekat perniagaan ditempah. Jika sebelum ini paket-paket karipapnya kosong, kini dihiasi dengan info perniagaan. Ini salah satu langkah awal buat Rosmawati mengembangkan apa yang diusahakannya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 14. Tempahan papan tanda turut dibuat. Jika sebelum ini tempahan yang diterima hanya dari penduduk setempat, siapa tahu dengan adanya papan tanda ini, kuantiti tempahan semakin bertambah. Okey Kak Ros, dengan adanya papan tanda ni, insya-Allah rezeki akak akan lebih bertambah. Pelanggan akak bukan sekadar penduduk tempatan, malah mereka yang lalu lalang, yang belum tahu lagi produk akak akan datang buat tempahan. Sentiasa ingat, rezeki kecil atau besar semuanya datang daripada Allah. Kita kena sentiasa bersyukur insya-Allah. Alhamdulillah.